Pergi tengok rumah Abdullah bin Jahsy dan sekitarnya, rupa-rupanya rumah tu dah kosong dah. Rumah tu dah kosong sebab apa? Sebab sahabat ini telah berhijrah. Dan Abu Jahal tahulah bila mereka ini telah mengosongkan rumah dia, seluruh orang kampung berdekatan rumah Abdullah bin Jahsy tak ada, dan Abu Jahal tahu mereka ini sudah Islam secara sembunyi. Maka mereka meninggalkan rumah mereka dalam keadaan kosong. Jadi Abu Jahal ni tuan-tuan, jahat tak jahat dia, bila orang Islam meninggalkan rumah, maka dia akan ambil, dia akan pilih rumah mana yang dia nak, dia akan jadikan rumah itu adalah milik dia. Ni ada Abu Jahal ni, dia main langkah je rumah orang. Jadi perkara ini diketahui oleh Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy ni jadi sedih. Abdullah bin Jahsy ni jadi sedih sebab Abu Jahal telah menjadikan rumah Abdullah bin Jahsy sebagai rumahnya. Rumah tersebut merupakan rumah yang indah dan mewah. Abu Jahal menggunakan segala kelengkapan di dalam rumah itu seperti miliknya sendiri. Maka Abdullah bin Jahsy pun datanglah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila datang, Abdullah bin Jahsy kata, "Wahai Rasulullah, Abu Jahal telah ambil rumah aku ya Rasulullah. Abu Jahal telah guna segala kelengkapan rumah aku yang aku bina sebelum ni. Susah payah aku pergi berniaga, aku bina rumah ni, tetapi Abu Jahal telah ambil dan merampas rumah aku begitu sahaja." Maka Rasulullah tanya kepada Abdullah bin Jahsy, "Wahai Abdullah bin Jahsy, adakah kamu tidak reda Allah gantikan rumah yang Abu Jahal rampas dengan kamu ini, aku ataupun Allah Subhanahu wa taala gantikan rumah kamu yang segar indah, lebih indah daripada di dunia ini di dalam syurga. Adakah kamu tak redha wahai Abdullah bin Jahsy?" Maka Abdullah bin Jahsy, "Kalau begitu ya Rasulullah, aku redha dengan apa yang berlaku pada diri aku." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Alhamdulillah, banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba, kita semua redha Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Wa bil islami dina, dan Islam itu agama kita, kita redha Islam itu agama kita. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan dan penyelamat bagi kita. Alhamdulillah, banyakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa pada kali ini pada maghrib bulan Mash. Tuan-tuan yang dimaklumkan, yang mana bulan Mash ini merupakan bulan tak lama lagi kita nak menyambut Ramadan. Baru-baru ni kita menyambut nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ni dalam bahasa Arab dia nisfu, tapi dalam bahasa Melayunya separuh bulan Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban, nisfu. Jadi bila disebut kita sambut nisfu Sya'ban tu, kita dah diberi petanda bahawa Ramadan nak tiba dah. Ramadan nak tiba dah. Tuan-tuan, bila kita sebut ahlan wa sahlan ya Ramadan, sebelum kita masuk kitab kita, saya masuk sikit lah. Semalam saya kuliah di Pekan, Kampung Tanjung Agas, kuliah berkenaan dengan ambang Ramadan. Kita ambil sikit lah
beberapa perkara yang penting sebelum kita nak sambut bulan Ramadan ni. Salafus soleh, ulama-ulama terdahulu, mereka ni bukan kalau kita biasa dengar imam baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi kalau kita baca doa tu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan kena amalkan. Sebab ini adalah hadis daripada Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tibanya masuk waktu bulan Rajab, maka baginda akan mendoakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur Nabi pada wa ballighna Ramadan, pada bulan Ramadan. Apa kepentingan doa ni tuan-tuan? Sebenarnya kepentingan doa ni Allahumma barik lana. Kita biasa baca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tapi bila kita doa keberkatan kita nak menghadapi bulan Ramadan, bukan sekadar nak bagi panjang umur saja. Tapi biar sampai ke bulan Ramadan ni dengan panjang umur, dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang boleh menjalankan ibadah puasa dengan bersungguh-sungguh. Sebab itulah kalau kita tengok objektif kita bila kita berpuasa ni, ada dalam ayat yang Allah turunkan nak suruh kita berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau orang belajar bahasa Arab, sini ada ustaz yang ajar tafsir bahasa Arab, boleh dengar lah. Tafsir dia berkenaan dengan ayat puasa ni. Bila perkataan la'alla ni, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Perkataan la'alla ni adalah kamu kena buat sungguh-sungguh. Kalau nak exam SPM, kena baca buku sungguh-sungguh. Perkataan la'alla ni kamu kena buat sungguh-sungguh, barulah kamu dapat ketakwaan. Itu maksud ayat ni. Nak dapat ketakwaan bulan puasa bukan mudah. Tetapi kalau kita buat betul-betul, kita ada rancangan ataupun plan kita nak masuk bulan Ramadan ni macam mana kita nak buat, maka Allah akan berikan kebaikan ataupun ketakwaan kepada kita pada bulan Ramadan. Sebab tu kita kena, bila nak masuk bulan Ramadan ni, kita dah kena hisap lah. Kita kena muhasabah. Bulan Ramadan lepas sempat habis dak Quran satu dan khatam untuk Al-Quran. Kalau tak dan khatam, dia kena tengok balik. Biar bulan ni, bulan Ramadan kali ni kena setting betul-betul. Dulu kata tak apalah, ngaji lepas asar. Tiba-tiba lepas asar orang panggil masuk pula di masjid. Tak ada nak baca Quran. Lepas ni kena setting masa. Biasanya petang orang akan ajak aku masuk, orang akan ajak aku rewang, orang akan ajak aku pergi situ pergi sini. Tak ada nak ngaji asar, aku kena pulun lepas subuh tu banyak sikit. Tuan-tuan, kalau menyebut bulan Al-Quran ni, bulan Ramadan ni memang bulan Al-Quran. Jangan tinggal Al-Quran. Imam Syafi'i disebut oleh ulama yang mazhab Imam Syafi'i berjaya menghabiskan bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan agak-agak berapa kali? 60 kali tuan-tuan. Maknanya sehari dua kali khatam sehari. Kita kalau dapat baca 2 muka pun alhamdulillah dah. Tapi yang mana lancar bacaannya, kena baca banyak. Dan Imam Malik tuan-tuan, bila datang pada bulan Ramadan, Imam Malik ni dia ada kitab Muwatta. Kitab Muwatta ni adalah dalam himpunan hadis. Kitab himpunan hadis. Imam Malik meninggalkan syarah bacaan kitab Muwatta dia tu semata-mata untuk mengambil berkat bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran. Jadi kita kena ambil cara-cara Imam Mazhab ini menyambut bulan Ramadan macam mana. Dan salafus soleh, dia bersedia 6 bulan sebelum tu lagi berdoa. Kita 6 bulan sebelum Ramadan entah mana anak sekolah, ambil anak sekolah. Tapi orang salafus soleh, ulama terdahulu, 6 bulan sebelum tu dia dah bersedia dah.
Jadi mudah-mudahan kita berdoa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan bulan Ramadan kali ini kepada kita, mudah-mudahan Allah terima ibadat pada bulan Ramadan kali ini insya-Allah. Tuan-tuan, kita masuk kitab kita Suwarun min Hayatus Sahabah. Suka saya ulangi, Suwarun min Hayatus Sahabah ini adalah kitab sahabat yang mungkin kita kenal dan mungkin kita tak kenal. Dan para sahabat yang saya sebut hari ini, orang yang rapat dengan Rasulullah. Tapi kalau kita sebut nama dia, tuan-tuan tak kenal. Dan saya pertama kali belajar buku ni pun, saya pun tak kenal. Bila dia sebut nama Abdullah bin Jahshi. Abdullah bin Jahshi. Pernah dengar? Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, tuan-tuan dah biasa dengar. Abdullah bin Ubay bin Khalaf, bapa munafik, dah biasa dengar. Siapa lagi? Abdullah, apa banyak lagi, Abdullah bin Umi Maktum, sahabat Nabi yang buta, dah biasa dengar. Tapi Abdullah bin Jahshi, kita jarang dengar nama dia. Rupa-rupanya Abdullah bin Jahshi ini merupakan seorang yang banyak sumbangan dia terhadap agama Islam. Abdullah bin Jahshi ni tuan-tuan, dia adalah sepupu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana mak kepada Abdullah bin Jahshi ini adalah adik-beradik kepada mak Nabi, Siti Aminah. Jadi mak kepada Abdullah bin Jahshi dengan mak Nabi ni adik-beradik. Jadi dia bukan anak sepupu, bukan dua pupu. Dia adalah sepupu yang betul-betul, sepupu Nabi yang betul-betul daripada keturunan mak Nabi, iaitu Siti Aminah. Dia sepupu Nabi, Abdullah bin Jahshi ini. Dan dia juga merupakan abang ipar Nabi, kerana Nabi kahwin dengan sepupu. Sepupu dia iaitu nama apa? Zainab binti Jahshi, adik kepada Abdullah bin Jahshi. Jadi Nabi juga adalah adik ipar kepada Abdullah bin Jahshi. Dia adalah orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar tak nama Abdullah bin Jahshi ni? Tak pernah tak? Hari ni insya-Allah boleh. Kalau lepas ni pun tak ingat nama Abdullah bin Jahshi, mungkin saya boleh kata 90% akan tak ingat juga. Sebab duduk sini tak. Dia mari pukul 8 suku, dia terpejang kejap. 8.20 dia celak mata balik kan. Jadi lupa dah. Habis isyak makan nasi pula, tukar masak sedap pula, hilang tu. Balik rumah basuh tangan, basuh pinggan tu hilang nama. Tapi bila lepas-lepas ni ada ustaz yang sebut berkenaan cerita dia sepupu Nabi dan adik kita jadi makan, kita akan teringat balik. Itu adalah ilmu, kita panggil. Ilmu ni adalah cahaya. Bila kita teringat balik tu adalah ilmu sebenarnya. Maka kenapa ditulis cerita Abdullah bin Jahshi dalam kitab Suwarun min Hayatus Sahabah ini? Adalah Abdullah bin Jahshi, kalau kita tahu peperangan pertama dalam Islam peperangan apa? Iaitu peperangan yang kedua, peperangan Uhud. Yang pertama peperangan apa? Peperangan Badar. Jadi peperangan Badar yang pertama, peperangan kedua peperangan Uhud. Tetapi Abdullah bin Jahshi ini rupa-rupanya dia adalah tentera pertama yang dihantar sebelum peperangan Badar. Tuan-tuan, bagaimana kisah Abdullah bin Jahshi ini sebelum kita masuk kisah yang dia dihantar sebagai panglima pertama dilantik oleh Rasulullah. Kita pergi bagaimana waktu dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tuan-tuan, berhijrah daripada Mekah ke Madinah, banyak dah kali yang saya cerita. Berhijrah daripada Mekah ke Madinah ni bukanlah sewa lori bawa semua barang daripada rumah. Ni adalah Abdullah bin Jahshi, ini adalah sahabat yang kedua. Apabila datang perintah wajib untuk berhijrah, bukannya bila datang perintah hijrah ni tuan-tuan, bukannya sunat. Mana siapa nak berhijrah boleh berhijrah, siapa tak nak tak payah. Tak. Tapi perintah, bila turunnya ayat perintah menyuruh umat Islam daripada Mekah ini semua kena berhijrah ke Madinah, maka sahabat ini akur meninggalkan rumah-rumah mereka. Bayangkan tuan-tuan, rumah Abdullah bin Jahshi ini, rumah dia sangat cantik. Disebut oleh ulama sirah,
Rumah dia sangat cantik. Mungkinlah dia buat lawa dah, cukup dengan perabot, cukup dengan ada dapur basah, ada dapur kering. Dah cukup lawa dah rumah dia, tapi dia akur dengan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia antara orang yang awal memeluk Islam. Dia antara orang yang awal memeluk Islam di rumah Arkam bin Abi Arkam. Jadi bila datang perintah hijrah, dia terpaksa meninggalkan rumah dia yang cantik ini. Jadi sahabat pun tinggallah rumah yang cantik ini, pergi ke hijrah ke Madinah. Bila sahabat dia duduk di Madinah, apa yang Abu Jahal buat? Abu Jahal pun pergilah ke kampung Abdullah bin Jahsy. Dia pergi ke kampung Abdullah bin Jahsy untuk melihat keadaan masyarakat dekat sana. Adalah beberapa rumah berdekatan dengan rumah Abdullah bin Jahsy, dan berdekatan dengan dia itu adalah ahli keluarga dia. Jadi bila Abu Jahal pergi tengok rumah Abdullah bin Jahsy dan sekitarnya, rupa-rupanya rumah tu dah kosong dah. Rumah tu dah kosong sebab apa? Sebab sahabat ini telah berhijrah. Dan Abu Jahal tahulah bila mereka ini telah mengosongkan rumah dia, seluruh orang kampung berdekatan rumah Abdullah bin Jahsy tak ada, dan Abu Jahal tahu mereka ini sudah Islam secara sembunyi. Maka mereka meninggalkan rumah mereka dalam keadaan kosong. Jadi Abu Jahal ni tuan-tuan, jahat tak jahat dia, bila orang Islam meninggalkan rumah, maka dia akan pilih rumah mana yang dia nak, dia akan jadikan rumah itu adalah milik dia. Ni ada Abu Jahal ni, dia main langkah je rumah orang. Jadi perkara ini diketahui oleh Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy ni jadi sedih. Abdullah bin Jahsy ni jadi sedih sebab Abu Jahal telah menjadikan rumah Abdullah bin Jahsy sebagai rumahnya. Rumah tersebut merupakan rumah yang indah dan mewah. Abu Jahal menggunakan segala kelengkapan di dalam rumah itu seperti miliknya sendiri. Maka Abdullah bin Jahsy pun datanglah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila datang, Abdullah bin Jahsy kata, "Wahai Rasulullah, Abu Jahal telah ambil rumah aku ya Rasulullah. Abu Jahal telah guna segala kelengkapan rumah aku yang aku bina sebelum ni. Susah payah aku pergi berniaga, aku bina rumah ni. Tetapi Abu Jahal telah ambil dan merampas rumah aku begitu sahaja." Maka Rasulullah tanya kepada Abdullah bin Jahsy, "Wahai Abdullah bin Jahsy, adakah kamu tidak reda Allah gantikan rumah yang Abu Jahal rampas dengan kamu ini, ataupun Allah Subhanahu wa taala gantikan rumah kamu yang segar, indah, lebih indah daripada di dunia ini di dalam syurga. Adakah kamu tak reda wahai Abdullah bin Jahsy?" Maka Abdullah bin Jahsy, "Kalau begitu ya Rasulullah, aku reda dengan apa yang berlaku pada diri aku." Sebab itulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan betul-betul baca peristiwa hijrah para sahabat ni, mereka bawa 2-3 helai kain je. Tak bawa apa-apa barang daripada rumah. Tinggal duit pencing, rumah pencing tinggal, buat lawa dah, tak bawa katil, tak bawa sofa. Kita ni kalau hak kerja dekat Kuantan tapi rasa nak duduk di Kedah. Kita angkut semua sofa-sofa, katil hak ada, cak kowe, cak semua ada, kita angkut belaka buat balik kampung sebab nak buat rumah pencing kat kampung. Tetapi sahabat yang berhijrah ni tak bawa apa-apa tuan-tuan. 2-3 helai baju saja, rumah yang lawa, apa-apa kelengkapan rumah mereka tinggalkan. Itu adalah sangat besar. Sebab itulah para sahabat ini dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar pengorbanan dia pada Islam. Dan kita masuk bab seterusnya tuan-tuan. Bab seterusnya adalah Rasulullah melantik Abdullah bin Jahsy ini sebagai panglima yang pertama. Panglima pertama di dalam Islam bukanlah panglima yang dilantik pada peperangan Badar, bukan. Tapi peperangan yang pertama ataupun pertemuan antara kafir Quraisy dengan orang Islam berlaku pada kumpulan yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih 8 orang sahabat baginda untuk menjalankan tugas ketenteraan. Yang pertama dalam Islam, antara mereka itu ialah Abdullah bin Jahsy dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam kumpulan 8 orang ni,
Ada dua orang sahabat yang kita kenal, iaitu Abdullah bin Jahsy yang kita cerita sekarang dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi 8 orang Rasulullah lantik. Pada waktu pelantikan ni Rasulullah sebut, aku nak pilih salah seorang daripada kamu untuk menjadi kumpulan yang mana akan memimpin pergi, kumpulan ketenteraan yang akan pergi untuk menjalankan operasi ketenteraan. Bila kita fikir macam ni, Nabi bagi arahan macam ni, maksudnya tuan-tuan, Nabi ni bukanlah orang yang duduk di masjid baca tasbih saja, berzikir saja. Tapi dalam pemikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada strategi perang. Waktu ni nak berlaku peperangan Badar. Dan pada waktu ini adalah bulan yang haram. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berlaku peperangan Badar, Nabi minta sahabat ini pergi keluar dengan operasi ketenteraan nak melihat kafir Quraisy ni macam mana. Maka dilantik Abdullah bin Jahsy sebagai panglima operasi ketenteraan pada waktu itu, dan Sa'ad bin Abi Waqqas ada juga dalam pasukan tersebut. Maka Rasulullah kata, aku akan melantik orang yang paling sabar menahan lapar dan dahaga daripada kalian semua untuk menjadi ketua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera lantikan itu kepada Abdullah bin Jahsy, maka dialah amir yang pertama dilantik mengetuai kumpulan angkatan kaum muslimin. Jadi kalau orang buku teks dulu, kalau kata siapakah panglima pertama yang dilantik dalam Islam, jawapan dia adalah Abdullah bin Jahsy. Dia pertama, bukan di peperangan Badar, tapi kumpulan ini yang mula-mula pergi Rasulullah hantar untuk operasi ketenteraan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sepucuk surat kepada Abdullah bin Jahsy. Baginda melarangnya membuka surat tersebut kecuali setelah 2 hari perjalanan. Jadi sebelum keluar daripada Madinah, Rasulullah ada bagi surat kepada Abdullah bin Jahsy. Tetapi Rasulullah kata, kamu tak boleh buka surat ni kecuali kamu telah berjalan 2 hari perjalanan. Bila sampai 2 hari perjalanan, sampai ke satu tempat tersebut, maka dia panggil para sahabat 8 orang ini untuk membuka surat ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada mereka, jika engkau melihat suratku ini, maka teruskanlah perjalanan ke Nakhlah antara Taif dan Mekah. Maka awasilah kaum Quraisy dan beritahu kepada kami berita mengenainya. Apa misi dia orang? Apa misi mereka 8 orang ni? Bila kita tengok ayat Rasulullah sebut ni, adalah untuk mereka mengawasi kafir Quraisy. Tengok pengintik, jadi pengintik kepada tentera Islam. Apa persiapan yang kafir Quraisy buat, apa yang mereka dagangkan, apa yang dia orang ke hulu ke hilir, dia orang buat apa. Itu adalah tugas yang Nabi bagi. Dan Abdullah bin Jahsy bagi tahu kepada 8 orang, 7 orang sahabat dia, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk meneruskan perjalanan ke Nakhlah untuk mengawasi kaum Quraisy agar aku memberitahu berita mereka kepadanya. Baginda melarangku memaksa kalian. Maksudnya Rasulullah tak paksa. Dalam 8 orang ni, siapa nak balik kembali ke Madinah boleh balik. Sebab misi ni misi bahaya. Kalau dia orang tengah mengintik, tiba-tiba jumpa dengan kafir Quraisy akan tangkap dan bunuh di Mekah. Jadi siapa nak balik, boleh balik. Abdullah bin Jahsy kata. Jadi agak-agak sahabat balik lah tuan. Dok, sahabat tak balik. Kalau kita dapat surat 2 hari je. Musafir naik kereta ni 2 hari. Dapat surat dengan member, buat member ni scam kita lah. 2 hari dapat surat. Sila cari aku. 2 hari berjalan baru buka, dia hantar mesej. Aku bukan duduk Kuala Lumpur, aku duduk Kedah. Kita patah balik Kuantan. Tapi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dapat surat pada Nabi, Nabi kata tak paksa. Kalau kamu nak balik kerana misi ini sangat bahaya, kamu boleh balik. Maka Abdullah bin Jahsy bagi tahu, maka dia tanya, rupa-rupanya tiada seorang pun sahabat nak balik, semua ingin bersama dalam misi tersebut. Maka 8 orang tu masih lagi bersama dan mereka terus ke Nakhlah. Antara Taif dengan Mekah, dia orang mengitik tengah-tengah. Dia duduk tengah-tengah untuk mengitik apa yang kafir Quraisy buat. Maka sesampai di Nakhlah, mereka mula mencari berita tentang kaum Quraisy.
Sedang mereka melakukan intipan, tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat satu kafilah Quraisy yang terdiri daripada 4 lelaki. Abdullah dan pasukannya mengenali keempat-empat lelaki Quraisy itu. Yang pertama, Amru ibn Hadrami, Hakam bin Kaisan, Utsman bin Abdullah dan saudaranya Mughirah. Kafilah itu membawa harta dagang Quraisy seperti kulit, kismis dan barangan lain yang sangat banyak. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Kafilah Quraisy ni nak datang ke mereka. Tengah berjalan nak datang ke tempat mereka mengintip. Nak lalu ke tempat mereka mengintip ni. Jadi kalau dia orang lari pun ada kesan tapak kaki. Maksudnya kafir Quraisy ni akan perasan ini ada orang dekat sini, baru duduk dekat sini. Jadi Abdullah bin Jahsy pun bersama dengan barisan pimpinannya terus bermesyuarat. Dan hari tersebut adalah hari yang terakhir pada bulan-bulan haram. Masyarakat Arab sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ada 4 bulan yang diharamkan untuk berperang. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dengan bulan Rejab. 4 bulan ni diharamkan untuk berperang. Rasulullah menghantar mereka pada bulan yang diharamkan untuk berperang dan pada hari terakhir. Maksudnya mungkin disebut dalam ulama sirah dia ada 2 khilaf. Yang pertama mungkin yang dihantar ni pada bulan Muharram, pada akhir bulan Muharram. Yang kedua khilaf ulama pada akhir bulan Rejab. Jadi ni adalah hari-hari terakhir. Maka mereka bermusyawarah bersama dengan sahabat 7 orang lagi. Jadi Abdullah bin Jahsy kata, kalau kita bunuh, kita serang rombongan kafilah Quraisy ini, maka kita telah melanggar kesucian bulan-bulan haram. Tapi kalau kita tak pergi serang, maksudnya kita telah terlepas satu peluang keemasan untuk kita membunuh kafir Quraisy. Jadi apa keputusannya tuan-tuan? Keputusannya adalah serang. Jadi Abdullah bin Jahsy bermesyuarat, sahabat 7 orang tu bermesyuarat, lalu menyerang kafilah Quraisy 4 orang ini. Maka berjaya dibunuh seorang, menjadi tawanan 2 orang, dan seorang berjaya lari. 2 orang berjaya dibawa balik ke Madinah, seorang dibunuh, seorang lagi berjaya lari. Berjaya lari ni masalah ni tuan-tuan. Berjaya lari ni masalah. Sebab dia menyerang pada bulan yang haram. Maka gembiralah Abdullah bin Jahsy dengan sahabat ni yang 8 orang ni kerana berjaya menyerang kafilah Quraisy. Padahal Nabi suruh mereka ni mengintip saja, bukan serang. Jadi dia kata dengan barang dagangan yang sangat banyak dia bawa balik ke Madinah, dia mengharapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan gembira dengan tindakan yang dia buat. Rupa-rupanya bila Abdullah bin Jahsy dengan sahabat 8 orang ni balik, maka bila balik ke Madinah, mereka letak tawanan di masjid. Dulu tuan-tuan, dekat masjid ini semua ada tiang dekat masjid, kat situlah ikat tawanan. Dekat situ ikat tawanan. Tapi masjid sekarang tempat tiang, tempat kita nyanda. Tapi masjid dulu-dulu dia ada ruang. Kalau mutawif yang betul-betul kaji bab sirah, tuan-tuan boleh tanya, kat mana yang tempat ikat tawanan perang? Kat mana tempat letak tawanan perang, ikat-ikat kat mana? Dulu tiang-tiang masjid ni ada satu ruang dijadikan tempat letak orang tawanan-tawanan Islam. Letak di masjid. Jadi bila Abdullah bin Jahsy balik dengan muka senyumnya, dia pun bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bagi tahu, ya Rasulullah, sewaktu kami mengintip mengawasi kafilah daripada Quraisy, kami telah menyerang dan kami berjaya menahan 2 orang tawanan, kami berjaya membunuh seorang kafir Quraisy dan kami seorang berjaya lari daripada kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak cakap apa tuan-tuan. Abdullah bin Jahsy ingat Rasulullah nak senyum. Harta rampasan perang tu ingat Rasulullah nak bahagikan kepada orang-orang susah, tak. Rasulullah tak senyum pun, dan Rasulullah tak sebut apa-apa perkataan yang kasar, walaupun keadaan tu Rasulullah marah. Macam mana sahabat kenal?
Rasulullah marah, kalau baca kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab-kitab bagaimana rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi senyum, bagaimana Nabi ketawa, bagaimana Nabi marah. Bila Nabi marah ni tuan-tuan, muka Nabi akan jadi merah. Merah semerah-merahnya, dan akan keluar satu urat di dahi antara celah-celah kening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sahabat tengok Nabi senyap dan muka Nabi marah, keluar urat di dahi Nabi, Nabi tak sebut perkataan kasar. Tapi Nabi sangat marah. Nabi tak marah kalau sahabat sahabat yang baru masuk Islam ni tersalah dari sebab hukum. Tapi kalau sahabat-sahabat yang lama melanggar hukum ataupun melanggar hukum-hukum Allah, maka Nabi akan marah. Lalu Nabi membiarkan tawanan yang berada di masjid, dan Nabi bagi tahu kepada Abdullah bin Jahsy, tunggulah ayat Allah Subhanahu wa taala turun, bagaimana keputusan selepas ini. Jadi pada waktu itu Abdullah bin Jahsy dengan 7 orang ni rasa gelak dunia. Rasa gelak dunia ni sebab apa? Sebab melanggar perintah Nabi. Kesayangan mereka, dia langgar perintah orang yang dia sayang. Dia rasa pergi ke mana? Selama ayat Al-Quran tak turun, selagi itulah dia orang rasa gelaknya dunia. Kenapalah aku buat keputusan macam ni, tak ikut keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang rasa gelak dunia, keluar jumpa sahabat rasa tak kena, rasa jadi malu muka. Maka lama-lama ujian yang semakin berat dan tekanan yang dirasakan sangat hebat kepada sahabat-sahabat 8 orang ni, maka Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada 8 orang sahabat yang menjadi operasi ketenteraan mengintip ni. Allah turunkan satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi kul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Ni ayat dia. Turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, saya bagi mafhum kepada ayat ni, betul lah apabila ditanya berkenaan dengan kepada kamu wahai Muhammad, berkenaan berperang pada bulan-bulan yang haram, 4 bulan ni, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, maka hendaklah peperangan tidak boleh dilakukan pada bulan ini. Tetapi memandang apa yang dibuat oleh orang kafir Quraisy terhadap orang Islam, memandang fitnah yang dibuat kafir Quraisy terhadap orang Islam, mereka buat orang Islam dibunuh. Bila orang Islam berhijrah, rumah-rumah mereka dirampas, mereka difitnah, tak jual kedai runcit, tak jual barang-barang asas kepada orang Islam. Perkara ini lebih anaya kepada orang Islam berbanding apa yang mereka lakukan pada bulan yang haram. Jadi Allah sucikan 8 orang sahabat ini. Maka bila turun ayat ini, maka Rasulullah pun senyum kembali. Rasulullah pun senyum kembali tenang. Baginda mengambil harta rampasan perang yang dirampas oleh Abdullah bin Jahsy dengan pasukannya. Maka Rasulullah membahagikan harta rampasan perang dan meminta tebusan tawanan, dan reda dengan apa yang diperbuat oleh Abdullah bin Jahsy dengan pasukan pimpinannya. Maka terlepaslah Abdullah bin Jahsy daripada bebanan dosa yang berperang pada bulan-bulan yang haram. Bulan yang haram berperang. Dan peperangan mereka ini, serangan mereka ini adalah serangan paling terbesar, yang serangan pertama dan serangan yang paling kita kena ingat, serangan pertama yang Islam buat terhadap kaum musyrikin Mekah. Orang panggil serangan balas pertama. Dan seterusnya berlakulah peperangan Badar. Abdullah bin Jahsy menjadi antara sahabat 313 orang yang berperang pada peperangan Islam, yang sebelah orang Islam melawan 1000 orang pada peperangan Badar. Abdullah bin Jahsy antara pasukan tenteranya juga, menjadi orang yang tentera kanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud inilah Abdullah bin Jahsy syahid. Tapi ada kisah yang sangat menarik. Abdullah bin Jahsy ni syahid, tuan-tuan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlaku pula perang Uhud. Dan ada peperangan Uhud ni,
Abdullah bin Jahsy ni panggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, jom mari kita pergi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum berlaku peperangan Uhud. Jadi dia tarik tangan dia tarik tangan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk pergi berdoa ke satu tempat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum peperangan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah. Lalu kami pergi ke satu tempat dan berdoa bersama. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, "Ya Tuhanku, jika aku menemui seorang lawan, maka pertemukanlah aku dengan seorang yang besar bahayanya, yang tinggi kemarahannya, sehingga kami akan saling berusaha membunuh satu sama lain. Lalu berikanlah aku kemenangan sehingga aku dapat membunuhnya dan mengambil kelengkapan perangnya." Ini doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas doa macam mana? Ya Allah, pertemukanlah aku orang yang badan sasa di kalangan kafir Quraisy dan aku berlawan dengan dia bermati-matian. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepadaku supaya aku dapat tikam musuh aku ini. Ni doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Manakala lalu Abdullah bin Jahsy pun berdoa pula. Abdullah bin Jahsy doa, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan seorang yang besar bahayanya, yang tinggi kemarahannya, sehingga kami saling berusaha membunuh satu sama lain. Lalu dia dapat melukaiku, memotong hidung dan telingaku. Maka ketika aku datang menemuimu kelak, ya Allah, engkau akan bertanya, mengapa hidung dan telingamu terpotong? Lalu aku akan menjawab, untukmu dan Rasulmu. Lalu engkau berkata, maka kamu benar." Dia doa pada Allah. Abdullah bin Jahsy ni dia kata, Sa'ad bin Abi Waqqas ni doa hebat dah. Nak jumpa dengan orang kuat, nak jumpa dengan orang hebat. Tapi Abdullah bin Jahsy doa, aku nak jumpa dengan orang kuat, aku nak jumpa dengan orang yang sangat pemarah. Orang tubuh dia sasa, yang dia berperang dengan aku, dia sambil melukai aku dan potong hidung dan telinga aku sehingga aku syahid. Dan apabila aku syahid, bila aku bertemu denganmu ya Allah, aku boleh jawab, ke mana hidung dan telingaku? Ini adalah untuk di jalanmu ya Allah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kata, sesungguhnya doa Abdullah bin Jahsy lebih baik daripada doaku. Aku melihat pada petang hari itu dia terbunuh dan dilukai mukanya, hidung dan telinganya tergantung di suatu pokok. Pada peperangan Uhud, tuan-tuan, kita tahulah, pada peringkat pertama Islam menang. Islam menang. Pada waktu peringkat pertama ni, Rasulullah kata, pemanah ni jadi apa-apa pun dekat tentera Islam dekat bawah ni, kamu jangan turun. Menang ke kalah, kamu jangan turun. Tapi bila tentera kafir Quraisy ni dah menang, dah kalah, dah berundur, pada waktu tu pimpinan Khalid Al-Walid belum masuk Islam lagi. Khalid Al-Walid pimpin kafir musyrikin Mekah pada waktu tersebut. Bila pemanah turun daripada bukit, Khalid Al-Walid tengok pertahanan orang Islam dah tak ada pada waktu tu. Khalid Al-Walid buat U-turn, pergi serang balik tentera Islam pada waktu tersebut. Dan apa yang berlaku? Pada waktu itu terbunuhlah bapa saudara kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Hamzah. Hamzah syahid pada peperangan Uhud. Dan pada waktu peperangan Uhud juga disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tembuh anak panah pada pipi baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu inilah kafir musyrikin Mekah pada serangan kali kedua tu dia kata, kita dah menang, Muhammad telah mati. Sebab objektif utama dia nak bunuh Nabi Muhammad. Rupanya dia ingat panah tu kena dada Nabi, sebab darah sangat banyak keluar daripada Nabi. Rupa-rupanya sahabat pun menjerit balik kepada orang kafir Quraisy. Sahabat menjerit, Muhammad belum wafat. Bila sebut Muhammad belum wafat, mereka rasa nak marah. Sebab apa? Misi mereka nak menghabiskan Islam pada peperangan Uhud tak sampai. Maka Abdullah bin Jahsy juga antara sahabat yang syahid pada peperangan Uhud. Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi saksi bagaimana Allah menaminkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila aminkan doa Abdullah bin Jahsy, maka Allah kabulkan. Musuh ini dia potong hidung dan telinga Abdullah bin Jahsy, dia gantung dekat pokok.
Maka jasad Abdullah bin Jahsy ada bawah pokok tersebut. Maka Rasulullah apabila telah berakhir peperangan Uhud, Rasulullah pergi dekat para sahabat. Rasulullah antara air mata Rasulullah banyak turun adalah pada peperangan Uhud. Bila dia melihat sepupu dia, abang ipar dia, sahabat-sahabat terdekat, pak saudara dia Hamzah wafat, Abdullah bin Jahsy wafat, maka Rasulullah dukung Abdullah bin Jahsy dan pak saudara dia untuk diletakkan satu liang lahat. Diletakkan, ditanam pada satu liang lahat. Dan pada waktu itu Rasulullah mengubumikan mereka berdua di dalam satu kubur dalam hal keadaan berjurai air mata baginda yang bersih membasahi tanah kubur mereka yang wangi dengan haruman kesyahidan. Maka menangis Rasulullah waktu nak kebumikan dua orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gembira walaupun Rasulullah menangis pada waktu itu, sahabat ni, hak syahid ni gembira dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara orang yang Allah beri peluang untuk syahid lah. Kita syahid dalam kuliah ialah tidur kejap bangun pula. Jadi kalau kita tengok baru-baru ni nak, ada masa sikit lagi, ada 2 minit lagi kita update berkenaan dengan bila kita sebut syahid nak. Kita sekarang ni kita nak masuk bulan puasa nak. Kita rasa penatnya kita puasa kalau ada kalangan kita kerja buat rumah. Kerja penat-penat tau. Ada yang rider sebagainya, kena bawa motor tengah panas penat, ustaz tak raya. Tu kadang saya minum teh air tengah hari. Bulan puasa penat. Tak tahan dahaga. Tapi kita kalau kita rasa macam tu, kita terbayangkan saudara kita di Palestin sekarang. Apa yang bantuan yang dapat masuk ni baru-baru ini, yang baru ni selama sebulan baru dapat masuk hari ni. Ditulis oleh wartawan yang ada dekat sana, kanak-kanak Gaza telah susuk sehingga 20 kilo. Budak-budak, saya update minggu lepas, 29,000 orang telah syahid, tuan-tuan. 25,000 kanak-kanak duduk dalam kemah di Rafah tu, tak ada mak ayah. Jadi yatim. Maksudnya, abang jaga adik umur sebulan, 2 bulan. Mak ayah mereka dah tak ada, dah syahid. Dalam kemah kalau tuan-tuan tengok video, ada abang umur dalam lebih kurang darjah 2, darjah 3, dukung adik umur sebulan. Sebab mak ni syahid. Syahid, antara syahidnya waktu melahirkan anak. Bayangkan tuan-tuan, waktu melahirkan anak, kalau kena operation bedah, tak ada bius. Bedah dalam keadaan sedar. Belah perut dalam keadaan sedar, tak ada bius. Dan ramai wanita-wanita yang mengandung syahid kerana tak ada bius bila melahirkan anak. Syahid, tuan-tuan. Lebih kurang 25,000 kanak-kanak di Palestin menjadi yatim sekarang, tuan-tuan. Duduk dalam kemah, abang-abang jaga adik lebih kurang sebulan, 2 bulan. Abang pula darjah bukan tingkatan 1, tahan sikit. Ni darjah 2, darjah 3. Dan kalau beratur ambil makanan, tuan-tuan, ambil masa 10 jam. Orang yang kat depan makan makanan tu, orang tak habis beratur lagi. Orang yang dah makan ni lapor balik, orang tak habis beratur lagi. 10 jam, tuan-tuan. Baru-baru ni Jordan telah hantar airstrike, orang panggil apa? Hantar melalui kapal terbang, dijatuhkan bantuan-bantuan tersebut. Dan kita dapat berita hari ini juga, apabila anak-anak Gaza nak ambil bantuan tersebut, Israel telah bom tempat tersebut. Nak ambil bantuan makanan ni, hak jatuh daripada udara, orang berkerumun ramai-ramai tu. Tuan-tuan tengok video hari ni, dia update petang tadi, Israel telah bom tempat tersebut. Tempat orang berkumpul ramai-ramai. Sebab itulah tuan-tuan, jangan berhenti doa tuan-tuan untuk saudara kita dekat sana. Mudah-mudahan Allah berikan keteguhan iman kepada mereka, dan Allah tak uji mereka saja, Allah uji kita setara mana nak. Baru-baru ni kita tengok ada kalangan orang-orang kita dia peli nak, sebab lama sangat boikot kan. Jadi dah tak start boikot, dah siap menganjing lagi sebagainya. Mudah-mudahan kita tak tergolong lah daripada orang-orang yang tidak kisah dengan saudara di sana. Mudah-mudahan kita ada jawapan untuk jawab di hadapan Allah apa yang kita buat pada saudara kita dekat sana tak. Bayangkan anak-anak cucu-cucu kita tak, kalau diperlakukan macam tu, Allahu Akbar tak. Sangat besar ujian mereka di sana. Mudah-mudahan Allah mengurniakan syahid yang tertinggi bagi mereka semua di sana, insya-Allah. Sekadar itu saja kuliah maghrib pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
memberi manfaat dan pengajaran pada tuan dan saya sendiri yang menyampaikan. Apa yang lemah itu kelemahan saya sendiri, yang lebih yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.